Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الماتن ناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام إن بعقل التزم. Okay, kita sudah masuk dulu semalam kemarin berkenaan dengan anwa' dalalah. Ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghairul lafziyah. Setiap satu daripada keduanya ialah adanya yang panggil sebagai aqliyah, tabi'iyah dan juga wada'iyah. Dan yang dikira oleh ahli mantiq bila sebut dalalah ialah dalalah lafziyah yang wada'iyah, yang mana pecah tiga pula yang kita akan bincang hari ini, iaitu mutabaqah, tadammun dengan iltizam. Jadi waqala Syekh Syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Al-Imam Ahmad Ad-Damanhuri rahimahullahu ta'ala, faqawluna al-lafziyatu, maka kata kita al-lafziyah itu faqawluna maksudnya faqawluhu lah, tapi tak apalah. Mukhrajun al-lafziyah tu dalalatul al-lafziyah. Okey, betul lah, wa qawluna kata syarih. Faqawlu syarih tu al-lafziyah, yang pada kata ad-dalalatul lafziyah al-wad'iyah, maka kata kami syarih ni al-lafziyah khabar mukhrajun li ghairi al-lafziyati bi aqsamiha al-thalathati. Terkeluar ia lafziyah itu dengan selain daripada lafaz, dengan pembahagian yang ghair lafziyah, yang as-salasa, yang tiga. Tu bi aqsamil lafziyah, yang as-salasa, yang tiga itu terkeluar daripada tu tiga yang lain, iaitu al-lafziyah ghairul lafziyah, muqabil dia lah macam yang kita bahas malam. Wa qawluna, dan kata kami, kata syarih, al-wad'iyah itu mukhrajun li lafziyati at-tabi'iyyati wal 'aqliyati. Atah dia kata at-tabi'iyyah, keluar ia, terkeluarlah dari terkeluarlah dengan lafaz terkeluarlah dengan al-wad'iyah itu bagi lafziyah yang tabi'iyah. Dia berlafaz tapi tabi'i, seperti kesakitan, aduh dan sebagainya, itu tabi'i. Wal aqliyati, ataupun dengan aqliyah.
Dia berlafaz, lagi pula dalalah dia faham melalui ta'akul sahaja. Seperti kita dengar orang cakap di balik dinding tu, maka kita tahu orang itu sedang hidup. Bukan orang mati lah, ada orang dalam tu, atau ada orang yang hidup dalam tu. Tu. Kemudian hari ini kita bincang pula thumma hadhihi dalalatu thalathatu aqsamin. Kemudian ini dalalah itu khabar tiga bahagian. Dalalah apa tu? Dalalah lafziyah wad'iyah. Dalalah lafziyah wad'iyah ada tiga bahagian pula. Yang pertama mutabaqiyatun. Macam mutabaqiyatun itu sebagai badal boleh, sebagai khabar boleh, mutabaqiyatan sebagai maf'ul li fi'il mahdhuf boleh. Wa tadammuniyatun wal tizamiyatun. Jadi ada tiga. Mutabaqiyah ay al-mansubu ila al-mamtu' ila al-mutabiq, wa tadammuniyah al-mansubu ila al-tadammun, wal tizamiyah al-mansubu ila al-tizam. Maka tafri'nya bukan tafri', fasihahnya fal-ula, maka yang pertama ay fad-dalalatul ula. Tu sifat bagi mausuf yang mahdhuf, taqdir fad-dalalatul ula ialah khabar dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Ialah pemahaman dalalatul lafzi, pemahaman terhadap satu lafaz ala tamami, atas sempurna barang, wudi'a lahu, yang diletakkan dia kan barang itu lahu baginya, bagi lafaz. Tu. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya lafaz, dia ada lafaz, ada makna. Jadi satu lafaz tu kita maknakan dia, kita ta'rifkan dia. Al-qawlus syarih, ta'rifkan al-mu'arrif, ta'rifkan mu'arraf tadi. Maka apa yang kita ta'rifkan itu lengkap, sempurna seperti mana lafaz tu. Tidak kurang sikit pun. Kalau kurang, dia tak pergi mutabaqiyah, dia pergi kepada tadammun. Walaupun faham dah. Okey. Contoh kita kata apa dia? Contoh kita kata solat. Solat apa dia? Af'alun wa aqwalun mukhtatimatun bitakbiri wa mukhtatimatun bitaslimi. Suatu perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu solat lah tu. Solat dengan tamam, mutabaqiyah. Kita tak kata, solat tu apa? Solat itu ialah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebahagian. Itu bukan dengan makna mutabaqiyah, tu dengan makna tadammun. Tu. Sebab apa? Sebab tamam, sempurna ma wudi'a lahu. Sempurna barang yang letakkan itu dengan lafaz dia. Memang lafaz solat itu, solat yang istilah itu, iaitu perkataan-perkataan, perbuatan yang bermula daripada takbir sampai salam. Bukan makna sujud saja, bukan makna rukuk saja. Itu. Warka'u ma'ar raki'in wasjudu, sujudlah kamu, yakni sembahyanglah kamu. Dan istilah balaghah min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut sujud, sebut rukuk, tapi nak sembahyang. Mari balaghah pula tu. Ni mantik. Ta'rifkan sembahyang dengan sujud, dengan rukuk saja, itu tadammun, bukan mutabaqiyah. Tu. Okey. Seperti mana wadzalika thabitun kadalalatil insani, dan bermula demikian itu sabit, demikian itu seperti pemahaman seseorang terhadap insan. Bila sebut al-insan ialah ala majmu'il hayawanin natiqi, atas himpunan al-hayawan an-natiq, atas himpunan al-hayawan satu jinsun, an-natiq satu fasal. Ada dua ni, ini takrif insan yang sempurna. Tidak kurang sedikit pun. Dia tidak kata, insan itu ialah jisim yang suka ketawa. Kena juga kepada insan tu. Bukan. Apa nama? Mutabaqiyah dia kata apa? Dia kata jisim. Insan itu ialah jisim. Dia takrifkan insan dengan jisim. Faham dah jisim, tapi faham dia tu tak secara tamam ma wudi'a lahu lah. Ada secara sebahagian sahaja. Maka itu dipanggil tadammun tu. Nanti kita belajar tadammun lepas ni. Tu.
Kalau penuh tamam makna mutabaqiyah. Tak tamam makna sebahagian saja disebut, maka tu dipanggil tadammun. Tu. Okey. Contoh al-hayawan natiq, dia kata al-insanu natiq. Insan itu ialah natiq, yang berkata-kata. Tu tadammun, sebab bawa kepada separuh daripada makna tamam dia. Tu. Apa tu insan? Insan tu hayawan sahaja. Insan itu ialah sejenis hayawan. Itu ya takrif dia. Boleh juga, tapi itu tidak dipanggil mutabaqiyah, tapi dipanggil sebagai tadammun. Wathaniyatu ay wad-dalalatu thaniyatu, dan bermula dalalah yang kedua. Dalalatu ialah dalalahnya, dalalah al-lafzu itu, dalalati lafziyah, dalalatu ay dalalatul lafzi ala juz'il ma'na fi dhimnihi. Ialah pemahamannya lafaz itu atas sebahagian makna pada kandungannya, kandungan lafaz. Okey. Dalam kandungan lafaz tu sebahagian sahaja yang disebut. Sebahagian sahaja yang disebut. Al-insanu hayawanun natiqun. Kemudian dia ucap al-insanu hayawanun sahaja. Juzuk itu. Al-insanu natiqun. Juzuk itu. As-salatu sujudun sujudu fillah. Tu tadammun itu. Bukan tamam ma wudi'a lahu. Bukan tamam ma wudi'a lahu. Al-iman, iman ialah mengaku dengan lisan, beriktikad dalam hati kebenaran dia, dan juga melakukan amalan jawarih. Hak tu iman. Hak tu tamam ma wudi'a lahu. Kalau tadammun, separuh yang kita sebut. Iman itu ialah percaya kepada Allah saja. Tak, dia takrif lagu tu. Boleh tak? Boleh. Tapi tadammun, bukan mutabaqiyah. Sebab beriman bukan kepada Allah ya, beriman kepada banyak lagi, malaikat, rasul, kitab, macam-macam. Tu senang tu. Kadalalati ay wa dhalika thabitun kadalalatihi, dalalati lafzil insan itu alal hayawani, atas hayawan. Dia kata al-insan itu ialah hayawan sahaja, atau al-insan tu an-natiq sahaja, awin natiqi ataupun natiq sahaja. Tu tadammun. Tadammun ni separuh. Mutabaqiyah tepat. Mutabaqiyah tepat. Okey. Nanti kalau jumpa mengaji hasyiah-hasyiah apa ke, hadza tadammun. Dia tak sebut di dalam pun, dia sebut tadammun. Faham dah, tadammun ni separuh. Mutabaqiyah ni tepat, ikut betul-betul. Tepat. Mathil dia panggil. Mathil, ikut betul-betul. Bukan syabih, bukan nazir. Kalau nak banding nazir, syabih, mathil. Nazir tu rupa kepada orang lain secebis saja. Kalau nazir, kalau syabih, rupa kepada orang tersebut separuh kebanyakannya. Kalau mathil, keseluruhannya. Seolah-olah mathil dengan nazir dengan syabih ini ialah tadammun. Tu. Kemudian apa nama tu? Mathil ialah mutabaqiyah. Ikut 100%, tak kurang sikit pun. Kalau kurang, tadammun sudah. Tu dia panggil sebagai dalalah wad'iyah yang lafziyah. Kemudian lepas tu dia kata awin natiqi fi dhimni al-hayawanin natiq, pada himpunan kandungan takrif al-hayawanin natiq. Al-hayawani an-natiqi, manusia itu merupakan hayawan yang boleh berkata-kata, yang boleh bertutur. Jadi dia ambil sebahagiannya, maka dipanggil tadammun. Dia panggil apa? Sebagai tadammun. Habis. Wathalithu ay wathalithatu ay wadalalatu thalithah. Wadalalatu thalithatu, bermula dalalah yang ketiga ialah dalalatuhu, dalalatul lafzi ala amrin, atas suatu perkara, kharijin, sifat amrin, yang bangsa luar, anil makna, bukan bangsa luar, yang luar lah, yang suku, anil makna ay anil makna lafzi, daripada makna lafaz. Tu dalalah yang ketiga ialah
dalalah iltizamiyah tu lah. Iltizamiyah ni saya dia sebut nama setiap satu. Iltizamiyah pula yang ketiga. Iltizamiyah lagu mana pula? Dia kata dalalah cara pemahaman lafaz itu atas suatu perkara yang luar, bukan di dalamnya. Macam mutabaqiyah dalam. Al-insan hayawanun natiq. Hayawan itulah diri insan, natiq itu juga diri insan. Begitu juga dengan tadammun diri sesuatu mu'arraf. Tapi iltizam ni tak ada suatu kaitan pun dengan dia. Bukan benda dalaman, bahkan luaran. Benda lazim daripada luar dia dijadikan sebagai ta'rif. Tu. Okey. Lazimin. Lazimin sifat bagi amrin lagi. Suatu perkara yang suku, yang luar, yang lazim ia perkara itu pula lahu lil makna, bagi makna. Lazim bagi makna. Seperti apa? Kadalalatihi ay wa dhalika thabitun kadalalatihi. Al-insan lah, kadalalatihi ay kadalalati lafzil insan, seperti pemahaman terhadap lafaz insan ala qabulil ilmi wa sun'atil kitabi ala ma fihi ay fi ma'nal insani. Seperti pemahamannya seseorang atas lafaz insan itu, dia kata lafaz insan itu, insan tahu dia qabulul ilm, dia itu dapat menerima ilmu. Manusia itu ialah orang, satu zat yang boleh menerima ilmu. Dia takrif gitu. Boleh tak? Boleh lah. Tapi adakah menerima ilmu itu sebahagian daripada takrif asal dia? Dia amrun khariji, tapi lazim bagi makna tersebut. Lazim bagi lafaz tersebut. Tu. Okay. Lazim bagi lafaz tersebut. Duk nampak macam lafaz. Lazimin lahu lil lafzi. Lazimin lahu lil lafzi. Lazim bagi lafaz. Makna tu lazim bagi lafaz. Makna tu lazim bagi lafaz. Apa tu insan? Insan itu ialah dapat menerima ilmu. Dapat menerima ilmu bukan sebahagian daripada takrif asal dia, sama ada mutabaqiyah atau tadammun. Bahkan dia itu satu perkara luar yang lain. Yang lazim bagi dia. Ataupun kita kata insan itu sun'atil kitabati, boleh menulis. Insan, manusia itu ialah seorang, satu zat yang boleh dapat menulis. Tu iltizam tu. Sebab dapat menulis bukannya fasal, bukannya jenis. Dia luar daripada apa yang ditakrifkan. Sebab nak takrif mesti ada fasal, mesti ada jenis. Mesti ada jenis dulu yang pertama. Kalau ngaji kita hasyiah, kalau syarah tu buat takrif, dia akan katalah mana fasal, mana jinsun dia. Mana jinsun, mana fasal dia, dia akan bagi tahu. Kalau tak ada fasal, ada arad am ke, arad khas ke. Tu. Jadi ngajilah kita hasyiah supaya kita punya pemikiran itu lebih kritis untuk berfikir dan lebih tajam. Hasyiah ni dia untuk melatih kita untuk tajam pemikiran. Tidak sekadar bergantung kepada teks, tidak sekadar tidak sekadar ilmu itu qala. Kita boleh sendiri. Kita boleh fikir. Tu yang ilmu tu. Ilmu bukan nukilan kita. Ilmu banyak. Sebab apa? Nukil kita. Ilmu nukil kita lah. Nukil kita banyak mana lagi banyak mana sekalipun. Tu bukannya sebagai ilmu yang betul-betul ada pada dia. Sebab kalau tak ada kita, tak ada dia. Tak erti dah. Tu. Habis. Jadi yang lazim ala ma fihi fi ma'na al-insan, atas barang padanya pada makna insan. Kita takrif kat insan dengan sunnatul kitabah. Takrif insan dengan qabulul ilmi, qabilul ilmi dan sebagainya. Wa summiyatul ula, dan dinamakan dia kan ad-dalalatul ula. Al-ula sifat bagi mausuf yang mahdhuf, takdir summiyatud dalalatul ula. Dipernamakan ad-dalalah yang pertama itu, yang katanya ala tamami ma wudi'a lahu tu, sebagai maf'ulun bih dalalatal mutabaqati, ialah dinamakan dalalah mutabaqah. Ni senang ni. Kenapa? Ila limutabaqatil fahmi, kerana selarinya faham lil wad'i
bagi wada', bagi perletakan al-lughawi yang bangsa lughah, ai al-mansubi ila lughah, yang dibangsakan pada lughah. Tu okey. Sama sebiji lughah nak hak ni kita pakai takrif yang selari dengan lughah mutabaqah tu. Li'anna al-wadi'a, kerana ni ilat atas ilat. Dia panggil tatimul illah, menyempurnakan ilat lagi. Illatun ala illatin, ilat atas ilat. Li'anna al-wadi'a, kerana orang yang meletakkan itu, wada'a, wada'a khabar li'anna, al-wadi'a isim li'anna. Wada'a al-lafza maf'ulun bih, meletak ia oleh orang yang meletak itu akan dia akan lafaz tu. Kenapa dia letak tu? Liyadulla ilat lagi, liyadulla ilat bagi wada'a, liyadulla 'ala al-ma'na bitamamihi, bitamamil ma'na, kerana menunjuk ia wadi' yang meletak itu atas makna dengan sempurnanya, sempurna makna. Tu dengan sempurna. Dia meletak begitu sebab apa? Sebab nak menunjukkan takrif ini ialah takrif yang sempurna bagi lafaz dia. Tu takrif yang sempurna, makna yang sempurna bagi lafaz. Wa qad fahimnahu minhu bitamamihi, maka sungguh qad litahqiq, maka sungguh telah faham kita, telah faham oleh kita akan dia, akan makna minhu daripadanya, daripada lafaz, bitamamihi dengan sempurnanya. Dengan sempurna kita tahulah, kita fahamlah, kita fahamlah makna tersebut pada lafaz itu dengan sempurnanya, sempurna lafaz atau sempurna makna. Okey, hasil daripada kita takrifkan secara mutabaqiyah, kita faham secara menyeluruh. Kita faham secara menyeluruh daripada takrif lughawi, daripada takrif ataupun perletakan orang terhadap makna suatu lafaz itu secara lughawi, secara bahasa. Tu. Okey, tak kisahlah takrif dari sudut bahasa ke dari sudut istilah. Maksudnya kalau gigi tak lain, contohnya kitab fiqh ke Surudin ke tasawuf dan sebagainya, bila dia sebut hak ni lughatan wastilahan, tak kisahlah hak tu dia panggil sebagai takrif lah tu. Selalu kita ambil takrif tu istilah lah. Yang selalu kritik je, muhasyi kritik je ialah takrif dari sudut istilah lah. Hak ni jinsun, hak ni faslun. Boleh ke tak hak dia jadi jinsun? Ke hak ni tak boleh? Ke boleh tak dia jadi faslun ataupun tak boleh? Sebab apa ada jinsun dengan faslun tu? Sebab itulah ada takrif mani' wa jami', jami' wa mani'. Jami' ni dia menghimpun semua. Yang menghimpun semua ni jinsun lah, jenis. Mani' ni dia menghalang sebahagian daripada himpunan tu daripada termasuk sekali dalam kategori tersebut. Yang mani' itulah faslun. Fasal, dia memisahkan. Mani'un, jami' wa mani'. Takrif mesti jami' wa mani'. Sama ada bil akhassi atau bi a'ambi. Sama ada bil akhassi yakni bil haddi atau bil a'ambi yakni bil rasmi. Wa huwa yajuzu 'inda al mutaqaddimin bil manatiqati. Bolehlah takrif secara al-a'am, bolehlah takrif secara ar-rasam. Takrif secara ar-rasam ni ialah takrif yang kita takrifkan suatu benda tu, tapi boleh juga masuk benda lain. Boleh tak takrif secara umum gitu? Boleh masuk benda lain? Boleh. Yajuzu 'inda al manatiqah min al mutaqaddimin. Tu. Okay? Tu kalau mengaji Hawashi semua jumpa benda gitu. Sebab tu kita dah tatbiq ilmu kena juga mengaji Hawashi. Walaupun belum sampai level. Sebab tu pondok-pondok dia ada mengaji Hawashi. Sekali-sekala seminggu tu mesti ada 1-2 kitab supaya dia panggil buka kepala otak ni, kita tengok perbahasan ulama lagu mana cara dia. Tak duduk asyik tu kembang hidung kan. Aku gaji ni. Gaji tu semua level bawah lagi. Tu nak tengok betul-betul tu syarah dengan Hawashi tu. Hawashi lah khususnya, baru kita tahu perbahasan perjalanan ulama tu lagu mana dia bahas satu perkara secara detail, secara sempurna, baru kita boleh jadi dia panggil balakah kita untuk mendapat menjadi orang alim. Kalau tak boleh tu. Okey, daripada diploma sampai degree duk matan tak habis-habis atas alasan aku tak layak lagi, atas alasan belum sampai level lagi. Jeng aku tu jeng aku tu ita degree dulu hantar habis. Asyiyah tak faham
buat faham, last sekali faham tak? Okay. Macam Asyiah Bajuri macam Asyiah Bajuri ke, mengaji akidah kita jawi, uish, khatam dah, tapi faham tu faham lah, faham gitu lah. Tak boleh nak faham secara sebab apa, dia tak boleh faham gitu. Dia tak boleh faham sebab apa gini dia hanya faham boleh cakap ugak boleh, tapi sebab apa tak tahu. Okay. Bila mengaji Hasyim Syarqawi, baru faham Hasyim Bajuri. Gini. Baru faham kita jawi. Jadi cara dia. Jadi ulama sebut gini. Gini. Baru tahu sebab dia dan cara perbahasan dia. Tu. Lepas tu kalau mengaji tak faham tu lagi best. Ni tak faham lari, tak faham tak merah. Tak faham. Susah tak apa, tak faham. Kita tak pernah buat itu. Daripada diploma pada negeri, tak faham sudah. Tak faham, tak apa, dengar tu. Sama, tanya pergi lah pada kubu macam tu. Gaji tak faham macam mana? Tak faham, tak apa, dengar ni. Nanti bagilah ni. Kita dulu nampak tu orang-orang sekarang ni yang putus. Tak tahu gaji lah. Dia tidak beramal dengan pelita penuntut. Gaji dah pelita penuntut. Ta'lim kata apa? Kalau dah mengaji satu kitab tu, bagi istiqamah sampai habis. Ni baru sampai sekarang susah dah. Tutup lah, pergi kitab lain pula, matan. Matan dia syok sendiri. Bila dia mengaji matan dia syok sendiri. Khatam ni, insyaAllah lain nak khatam ni. Dia syok sendiri. Dia tak tahu perbahasan ulama dia macam mana. Kalau mengaji matan dia baik jadi orang awam, tak jadi orang alim. Matan dia settle sekejap je. Setahun dua habis dah. Tu dia syarah, tu dia Asyiah. Dia Asyiah terus tak apa. Sebab tak nak masalah kita ni. Kalau ada masa lain, kalau mengaji pondok dan sebagainya lain, cerita lah. Habis. Wa qawluhu. Wa qawluhu ni kita simpan esok. Ni sekarang kita nak buat betul. Kesimpulan daripada perbahasan. Kesimpulan dari perbahasan antara dalalah mutabaqiyah, dalalah lafziyah, dalalah lafziyah yang tadammuniyah, aqliyah, tabi'iyah. Begitu juga ghair lafziyah dan begitu juga tadammuniyah. Ada pecah dia tu. Pecah dia apa dia? Pecah dia iltizamiyah, mutabaqiyah dengan tadammuniyah. Kemudian iltizamiyah pecah 3 pula. Dan ada sebahagian lain pecah 2 pula. Kemudian kita pergi kepada sifat, pergi kepada ilmu kalam berkenaan dengan iltizam tadi tu. Jadi terang tu panjang jugalah sampai pukul 8 kalau ni. Jom kita pergi kepada whiteboard kita. Secara kesimpulannya apa dia? Tu. Jadi kita dah belajar berkenaan dengan dalalah. Kita tulis atas kali ni ad-dalalah. Kita sudah belajar berkenaan dengan dalalah, yang mana dalalah ni ialah pemahaman terhadap sesuatu dalil yang merujuk kepada madlul atau merujuk daripada dal kepada madlul. Itu ad-dilalah. Dilalah pemahaman. Nak baca dilalah boleh, boleh. Khilaf ulama tentang kefasihan mana lebih afsah. Tapi tunggu duk baca ad-dalalah lah. Merujuk kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kata afsahnya ad-dalalah. Jadi ad-dalalah kita ni kita dah belajar ada 2. Ada 2, satu dia panggil lafziyah. Satu dia panggil apa? Lafziyah. Dan satu lagi dipanggil sebagai ghairu lafziyah, tidak berlafaz. Lafziyah di sini Lafziyah di sini dengan makna berlafaz, berkatalah. Jangan duk faham lafziyah di dalam lafziyah di dalam ilmu kalam.
Lafziah adalah ilmu kalam, suara pun masuk, tulisan pun masuk. Tak, mantik tulisan tak masuk. Tulisan dia panggil dikategorikan sebagai kitabah, bukan lafziah. Tu macam sifat kalam, wala harfin wala sautin. Tu wala harfin wala sautin. Allah Taala punya sifat kalam la haraf, tidak ada huruf, tidak ada suara. Tu. Okey. Okey. Lafaz Quran, lafaz Quran, kalimah-kalimah Quran. Mungkin jadi kalau kita faham lafziah ni faham bersuara. Ghairul lafziah tidak bersuara. Ghairul lafziah tidak bersuara. Jadi kemudian dalalah lafziah ni terbahagi kepada 3 macam kita kata dulu, iaitu secara aqliyah. Yang pertama secara aqliyah, tak ikut turutan tak apa. Aqliyah, contoh aqliyah apa dia? Contoh aqliyah kita kata lafziah kan. Lafziah contoh dia ialah ada suara. Ada suara sebalik jidar. Ada suara sebalik jidar, sebalik dinding lah. Maka kita tahu bahawasanya ada orang tu hidup. Tahu bahawasanya hidup orang. Orang hidup. Orang hidup. Jadi dalalah dia. Okey. Mana tahu orang hidup? Dalil dia ada suara. Dalil dia ada suara. Okey. Kemudian pergi kepada lepas aqliyah dia yang kedua, iaitu taba'iyah. Iaitu apa? Taba'iyah, tabiat. Lafaz dan lagi pula tabiat. Seperti kita kata perkataan aduh ke apa, ikutlah masa sakit. Tu okey, masa sakit. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga iaitu wad'iyah. Iaitu wad'iyah. Patut kita terang ghairul lafziyah dulu, tak apa. Wad'iyah. Wad'iyah ni macam kita kata dia merujuk kepada apa? Sedang cerita al-qaulus syarih. Sedang. Al-qaulus syarih ni kita tak belajar lagi ni cara nak buat takrif. Tapi tak apalah. Al-qaulus syarih ataupun dia panggil sebagai at-ta'rif, ataupun dia panggil sebagai al-mu'arrif. Al-mu'arrif bukan al-mu'arraf. Al-mu'arraf tu yang kena takrif. Al-mu'arrif yang takrif. Yang mentakrifkan. Okey. Kita tinggal saat ni. Kita pergi pada ghairul lafziyah. Patutnya kita faham ghairul lafziyah dulu, sebab ghairul lafziyah tak ada bahagian lain. Allah payah dah. Tu. Ghairul lafziyah pun ada 3 juga. Iaitu aqliyah. Dibahas secara aqliyah. Contoh dalil alam. Alam menunjukkan alam ala mujidihi, atas zat yang menciptakan alam. Contohnya atas yang menciptakan alam, ala mujidihi, secara akal berinteraksinya. Ataupun ghairul lafziyah kita faham taba'iyah. Dia ada lafaz, tak ada lafaz. Mana contohnya? Contohnya muka merah. Muka merah menunjukkan kepada malu. Muka kuning menunjukkan kepada takut. Taba'iyah. Ghairul lafziyah pula ialah wad'iyah. Lagi satu, wad'iyah, perletakan manusia, tidak berlafaz, peraturan manusia. Contoh apa dia? Merah merujuk kepada berhenti. Merujuk kepada berhenti dalam traffic light. Dalam traffic light merah menunjukkan berhenti. Berhentilah dilalahnya tu. Mana tahu ni berhenti? Dalilnya merah. Dalilnya merah. Pada traffic light tu. Ini secara umum lagi ni. Tu iaitu dilalah daripada 2, lafziyah ghair lafziyah. Baik, wad'iyah ni pula. Wad'iyah ni pula yang lafaz tadi ni bahagi 3 macam kita belajar hari ni. Hadis yang semalam ni. Hadis yang hari ni. Iaitu 3. Mana? Yang pertamanya dipanggil dalalah mutabaqiyah ataupun mutabaqah. Boleh mutabaqiyah ada isim nisbah, ni mutabaqah. Mutabaqah ni apa dia? Mutabaqah ni dia panggil tepat. Yang kita kata tadi tu. Bitamami makna ma wudi'alahu tu. Contohnya kita contohnya al-insan tadi. Al-insan. Apa al-insan? Al-insan ialah hayawanun natikun. Ini sempurna. Ada yang tadammun
tadammun. Contoh lagi al-insan. Dia bawa contoh lagi tak. Al-insan iaitu hayawan sahaja ataupun natik sahaja. Tu natik sahaja. Dia kata insan tu hayawan atau insan tu natik. Tu tak rehat tu, tapi tadammun. Faham dah? Faham dah bila kata hayawan, insan tu hayawan, faham dah, tapi faham secara tadammun sebahagian. Ataupun iltizam. Iltizam, lazim malzum. Contoh tadi al-insan. Al-insan lazim dia apa dia? Qabulul ilmi. Dapat menerima ilmu. Bahkan dia bukan takrif tapi lazim. Benda amrun khariji. Benda amrun khariji. Ataupun sun'atul kitabah. Sun'atul kitabah. Boleh menulis. Mampu menulis. Ini iltizam. Okay? Iltizam. Lazim malzum. Apa yang lazim dengan apa yang lazim dengan manusia tadi? Apa yang lazim dengan manusia tadi? Baik. Itu secara mudahnya. Kemudian yang tak disebut dalam kitab, ialah iltizam ni dia ada bahagi kepada 3 dalam ilmu mantiq. 3. Ada 3. Satu dia panggil, mungkin ada disebut nanti kot, tak tahulah. Iltizam ada yang dipanggil sebagai dia panggil lazim zihni faqat. Lazim zihni faqat. Lazim bangsa akal sahaja. Dan ada lazim khariji. Lazim bangsa luar yang bukan dalam kepala, bukan dalam akal, faqat sahaja. Yang ketiga, lazim kedua-duanya. Lazim zihni wa khariji. Apa dia? Wa khariji. Ada lazim zihni serta khariji. Ada 3 pula lazim tersebut. Okey. Contoh lazim zihni faqat. Lazim zihni sahaja. Bila kata faqat ni, aidunal kharij lah. Bukan luaran. Hanya zihni semata-mata. Contohnya apa dia? Contohnya, buta bagi pelihat. Buta bagi pelihat. Buta bagi pelihat. Lazim zihni sahaja. Sebab apa lazim zihni? Sebab di kharij tak menerima, di realiti tak menerima orang yang melihat itu dipanggil buta. Mana boleh? Tapi di akal kita boleh tak bayang buta tu pada pelihat tu? Boleh. Sebab kita faham pelihat tu. Sebab kita faham pelihat ialah tidak buta. Kita faham buta dengan makna tidak melihat. Lazim tak? Lazim tak? Lazim. Lazim daripada melihat itu tidak buta. Lazim daripada buta itu tidak melihat. Lazim masuk. Tapi dari sudut luarnya, dari sudut luarannya, kita dari sudut zihir, dari sudut akal, kita boleh tasawur buta dengan pelihat. Buta dengan pelihat. Buta bagi pelihat. Ataupun dibagi al-ama lil basar. Buta bagi penglihatan. Buta bagi penglihatan. Di luaran, di kharij, mana kita boleh bayang orang yang buta itu melihat? Tak boleh lah. Tak nakut lah tu. Istima'un naqidain. Ataupun kita bayang orang yang melihat itu buta. Itu pun istima'un naqidain. Itu mustahil. Maka khariji tak boleh buta bagi pelihat. Tu. Tapi dari sudut akal, zihin, kita boleh bayang bahawasanya buta itu boleh bagi pelihat. Pelihat boleh bagi buta. Buta itu boleh bagi pelihat. Tu lazim zihni saja. Di luaran tak terjadi begitu. Kalau buta, buta lah. Kalau melihat, melihat. Kemudian lazim khariji sahaja. Lazim khariji, contoh dia apa dia? Contoh kita kata burung gagak warna hitam. Burung gagak warna hitam. Burung gagak warna hitam ni lazim khariji sahaja. Yakni lazimnya hitam ini pada burung gagak. Tapi tidak lazim pada zihni. Tidak lazim kepada kepala otak. Sebab apa? Sebab dalam kepala otak kita tak semestinya burung gagak warna hitam. Tu kita boleh tasawur dalam akal
Burung gagak warna hijau, burung gagak warna merah, burung gagak warna oranye. Burung gagak warna oranye. Tapi hakikat dia apa dia? Hakikat di luaran hanya ada burung gagak warna hitam, tak ada warna lain. Sedangkan dalam kepala kita boleh kita bayangkan bahawasanya burung gagak itu berwarna putih, burung gagak berwarna kuning dan sebagainya yang selain hitam. Maka dia panggil lazim khariji sahaja. Okey. Yang terakhir lazim zihni dan khariji. Lazim secara dalam kepala dan juga secara kharij. Secara kharij luar pun ada, dalam kharij dalam zihni pun ada. Seperti apa dia? Seperti lazimnya lazimnya genap kepada nombor 4. Lazimnya genap kepada nombor 4. Di zihin kita, adakah nombor 4 ni kita boleh terbayang adanya ganjil? 4 ni ganjil? Tak lah. Mana boleh? Okey. Mana boleh kita bayangkan 4 tu ganjil? Tak boleh lah. 4 tu memang genap pun. Tak diterima kalau orang kata ganjil. Tak boleh terima. Tak boleh terima orang boleh kata ganjil. Mesti genap. Di luaran pula orang kata 4 tu genap ke ganjil? Genap juga. Maka dia lazim pada zihin, dia lazim pada kharij. Dia lazim pada kharij. Lazim zihni lagi pula lazim kharij. Lazim zihni dari sudut kita boleh kita ini tasawurkan ataupun kita gambarkan 4 itu memang genap lah, mana boleh ganjil. 4 tu genap lah, mana boleh ganjil. Lagi pula di luaran pun sama, genap itu nombor 4. 4 tu genap. 4 tu genap, bukannya ganjil. Tu. Okey. Tu perbahasan iltizam yang pertama. Ni dari sudut yang pertama. Ada satu lagi pembahagian lazim ni juga. Pembahagian ni tak ada kaitan dengan ni ya. Kita seolah-olah hak ni yang atas ni. Tu iltizam tu. Okay. Pembahagian yang kedua, ada ulama bahagi dua lazim ni. Lazim ni bahagi dua. Satu dipanggil sebagai lazim. Satu dia panggil sebagai lazim bayyin. Lazim bayyin. Apa lazim bayyin? Zahir. Apa lazim bayyin? Iaitu zahir. Okey, lazim bayyin ialah zahir. Apa dia zahir di sini ni? Tu. Apa dia zahir di sini ni? Takrif dia ialah ma yalzamu ma yalzamu min al-ilmi ma yalzamu min al-ilmi bil malzum min al-ilmi bil malzum min al-ilmi bil malzum wal ilmi bil lazim iaitu apa? Lazim apa? Al-jazmu, jazam. Bil luzumi, adanya kaitan. Luzum itu bainahuma, antara keduanya. Apa dia zahir? Lazim bayyin. Apa dia? Lazim zahir. Apa dia? Ma yalzamu. Barang yang lazim ia daripada mengetahui perkara malzum dan mengetahui perkara lazim oleh jazam, yakin akan kelaziman dia antara keduanya, antara lazim malzum ada luzum. Berlakunya luzum antara lazim, benda yang lazim dengan benda yang malzum. Contoh. Tak contoh lagi ni. Sebab apa? Lazim bayyin dengan lazim zahir ni bahagi dua pula. Satu dia panggil lazim zahir zihni. Lazim zahir zihni. Satu dia panggil ghairu zihni. Ghairu mana? Ghairu zihni. Yang zihni ni apa dia? Yang zihni ni? Yang zihni ni dia panggil takrif dia sebagai bukan takrif, dia bagi kaedah dia kullama tasawwarat
setiap kali bertasawur ia al-malzum, tasawur perkara malzum itu, tasawwarat al-lazim. Tasawwarat al-lazim. Tasawwarat al-lazim. Okay. Hak ni muqabil je. Muqabil je. La lah. Senang. La. Okay. Setiap kali tasawur benda malzum akan tasawur benda lazim. Kalau ghairu dhihni, setiap kali tidak tasawur benda, setiap kali tidak tasawur, setiap kali tidak lazim lah. Tidak lazim daripada tasawur benda malzum akan tasawur benda lazim. Tidak lazim lah. La yalzamu. Okay. La yalzamu. La yakni la yalzamu. Tidak lazim. Tidak lazim daripada tasawur malzum, tasawur juga lazim. Contoh dia, contoh yang zahir, lazim zahir yang zihni ni, contoh dia kita kata kullama tasawwarat, setiap kali kita tasawur, tasawur apa dia? Al-insan, tasawwarat, tasawwarat apa? Tasawwarta lah. Tasawwarta ni. Ni. Setiap kali kamu membayangkan al-insan, okey, al-insan, maka kita akan terbayang juga tasawwarta al-hayawan. Lazim tak hayawan bagi insan? Lazim. Dari sudut pembahagian lazim zohir. Lazim zohir, zohir tak? Zohir. Lagi pula, zohir dengan makna tak perlu kepada dalil lah. Faham melalui luzum antara lazim dengan malzum. Tak perlu kepada dalil. Jadi setiap kali kamu membayangkan tentang insan, akan membayangkan juga tentang hayawan. Okay? Akan membayangkan juga tentang hayawan. Tu, okey. Bila kita kata insan, hayawan tak? Hayawan lah. Lazim tu lazim. Zohir lah, zohir. Zihni lah, zihni. Setiap kali kita tasawur benda malzum, akan tasawur tasawwartal lazimah. Akan tasawur juga benda lazim. Okey. Kalau ghairu zihni, tidak lazim. Contohnya apa dia? Contoh kita tahu, tidak lazim daripada kita tahu insan. Lazim tak kita tahu insan ni, kita akan tahu al-faras, kuda. Lazim tak? Tak lazim. Sebab apa? Sebab al-insan dengan al-faras hakikat beza, walaupun jenis sama. Jenis hayawan, insan hayawan, faras hayawan. Tapi tidak lazim daripada kita mentasawurkan malzum insan ni kepada kita akan tasawur ke faras. Sebab hakikat berbeza, walaupun jinsun sama, fasal beza. Itu ghairu dhihni. Jelas ghairu dhihni. Jelas tapi zihni. Okey. Yang kedua dia panggil lazim. Dia panggil apa? Lazim ghairu bayyin. Tidak jelas. Okey. Lazim. Lazim dia. Lazim ghairu bayyin. Lazim ghairu bayyin ni kita ambil hak ni lah. Takrif hak ni ke sini. Tambah sikit je. Tambah sikit je. Lepas daripada bil malzum ni. Lepas daripada bil malzum ni. Bil luzum bainahuma ni. Tambah sikit. Bal. Bahkan. La budda. Tidak dapat tidak. Min iqamatid dalil. La budda min iqamatid dalil. Kena ada dalil. Sebab. Ghairu bayyin. Ataupun dipanggil sebagai khafi. Dia panggil sebagai khafi, tersembunyi. Mesti kena ada dalil. Seperti apa dia? Seperti luzum, seperti lazimnya hadis, seperti lazimnya baharu bagi alam. Tu. Seperti lazimnya benda baharu, lazimnya baharu bagi alam. Zohir tak? Tak zohir. Sebab apa? Kita tak dapat buktikan. Apa bukti alam tu baharu? Cuba bagi bukti. Nak kata baharu tu lagu mana? Cuba bagi bukti. Tak boleh. Melainkan kena ada dalil. Tu kena ada dalil. Okey. Okey. Jadi mesti kena ada dalil. Dalil yang mensabitkan hadis ni, alam ni baharu. Dalil dia apa dia? Dalil dia taghayyur. Taghayyur. Allah. Taghayyur. Berubah-ubah dalil dia. Dalil dia berubah-ubah. Nak kata sabit alam ni baharu, dalil dia berubah-ubah. Sebab tu mantik dia susun al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Kemudian baru dapat natijah
hadisun. Ni dalam kitab Risalah Tauhid dulu ada. Dalam kitab Risalah Tauhid dulu ada, dalam bab sifat wujud, dia membawa dalil secara tafsiri tentang baharu alam. Tentang baharu alam. Sebab apa? Sebab alam baharu tu luzum yang ghairu bayyin, yang khafi, yang mesti, bahkan la budda, tidak dapat tidak, min iqamatid dalili, daripada mendirikan dalil. Tu, daripada mendirikan dalil. Maka kesimpulan daripada hari ni, bab lazim ni yang paling payah lah. Okey. Bab lazim yang banyak, bukan payah kat pun, banyak. Bab lazim ni paling banyak. Ada lazim zihni dari sudut pembahagian. Dari sudut pembahagian yang 3 ni, satu sudut. Dan dari sudut pembahagian yang kedua, lazim bayyin dengan lazim ghairi bayyin. Kemudian kita akan tangguh pada esok hari, kita akan bahas berkenaan dengan bila sebut zihni, bila sebut khariji ni dalam ilmu kalam. Apa itu mawjud fi zihni, apa itu mawjud fi nafsil amri, dan apa itu mawjud fil kharij, atau disebut sebagai kharijil a'yan. Mawjud fi nafsil amri disebut sebagai kharijil adhan. Dia panggil istitrak lah, dia panggil. Sambil-sambil dah disebut zihni khariji ni, kita akan sebut nanti esok ilmu kalam. Apa itu yang dimaksudkan dengan mawjud, dengan kharijil adhan, kharijil a'yan, mawjud fil dhihin, mawjud fi nafsil amri, mawjud fil kharij. Supaya kita faham, bila dalam kitab sebut sifatul baqa'u mawjudun, mawjud apa? Tu, okay? Baqa' itu ada. Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menghidupkan makhluk. Menghidupkan tu ada ke tak? Dalam kitab sebut mawjud. Sebab apa? Hasil daripada takrih harus pada akal. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Dah wujud ke tu? Adakah menghidupkan diri, menghidupkan ihya, imatah, ar-razq dan sebagainya itu ada? Maka kita perlu kepada tafsilan apa itu maksud wujud, supaya kita tidak keliru bila kita baca kitab hasyiah dan sebagainya. Bila disebut sebagai bila disebut mawjud, sifat amru i'tibari itu mawjud, sifat ahwal itu mawjud, sifat as-salub ataupun sifat salbiyah itu mawjud, kita tidak lagi keliru. Tu, okey. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.